Okey, seterusnya soalan nombor 26. Raja menunjukkan satu sistem jet hidrolik digunakan untuk mengangkat sebuah kereta. Nampak sistem hidrolik apa semua ni, dia prinsip apa? Tak lain dan tak bukan, dia adalah prinsip Pascal. Okey, prinsip Pascal menyatakan apa? Ni, dia ada bahagian omboh A dan ada omboh B. Bermaksud pressure di A sama dengan pressure di B. Tekanan di A sama dengan tekanan di B. Yang ni sangat-sangat penting untuk kamu. Kamu ingat dia punya hubungan ni sebab konsep. Kalau kamu salah konsep, ada pelajar dia akan kata tekanan di sini lebih tinggi sebab dia boleh mengangkat uh, beban lebih besar. No, dia bukan berkaitan dengan tekanan. Dia berkaitan dengan daya. Daya tu pula dia terkait dengan luas permukaan. Sebab kita tahu tekanan adalah F per A. Maka kalau F katakanlah PA dengan PB, maka FA per dengan AA sama dengan FB per dengan AB. Tapi kita jangan gunalah FAAB ni, kita akan pakai F1A1. Kita akan guna F1 per dengan A1 sama dengan F2 per dengan A2. Inilah formula kita pakai untuk prinsip Pascal. Okey, prinsip Pascal. Tahu dulu yang ni. Dia melibatkan sistem hidrolik saja, kita banyak guna prinsip Pascal yang mana tekanan dipindahkan secara seragam. Ke dalam sistem yang tertutup ni, tekanan dipindahkan secara seragam ke seluruh berdalih ini dan dihantar ke omboh yang kedua. Dan ada satu lagi formula iaitu A1H1 sama dengan A2H2. Waktu bila nak pakai ni, waktu mana dia sebut kalau kita tekan ke omboh yang pertama ni, dia turun sebanyak H1. Maka di sini akan naik sebanyak H2. Kan? Tapi pastikan H2 ni mesti lebih kecil daripada H1. Sebab bila sini diameter dia kecil, isi padu yang dihantar juga kecil. Yang ni dia, diameter dia besar. Maka isi padu yang dihantar tu menambahkan kenaikan dia yang sikit saja. Alright, H2 tu nilai dia mesti lebih kecil daripada H1. Alright. Inilah formula untuk kira berapa kenaikan dia. Yang penting kita tahulah nisbah bagi luas A1 kepada A2 tu. InsyaAllah kamu akan dapat. Okey. Apabila omboh P dikenakan daya kecil menyebabkan daya kecil je kat sini ni. F1 ni. Tapi menghasilkan daya yang besar di F2. Menghasilkan tekanan yang kecil. Nampak? Tekanan yang kecil ni bermaksud berubah tekanan. Salah dah. Sebab kita kata tekanan dia sama. Menghasilkan tekanan yang kecil di omboh P pun salah juga. Dia tak ada kaitan dengan tekanan. Tekanan dia sama. Menghasilkan tekanan yang lebih besar pada omboh Q pun salah juga. Sebab tekanan dia sama. Bukan besar kecil. Tekanan yang dihasilkan sama dengan tekanan yang diberikan pada omboh Q. Ya, ini yang sebenar-benar jawapan. Okey, boleh ya? Cikgu harap kamu boleh dapat. Mari kita pergi pada soalan yang seterusnya. Raja menunjukkan belon iklan yang dilepaskan pada waktu pagi semasa perasmian sebuah pusat membeli belah di sebuah bandar. Belon sedang naik perlahan-lahan di ruang udara. Dia naik ni. Tu. Belon iklan ke? Yang ni hot air balloon ni. Belon iklan lain. Dia kosong di dalam tu kan. Tapi tak apalah. Jadi belon ini dia naik. Antara berikut yang manakah benar mengenai situasi tersebut? Daya tujah sama dengan berat belon. Kalau daya tujah sama dengan berat belon, katalah ni belon ni kan. Maksud dia kat atas ni dia ada kita panggil dia lift, daya apung lah, lift force ataupun daya angkat, daya apung. Bawah ni dia ada berat. Kalau kita kata tak boleh sebut lift lah, kita sebut FB lah, daya apung. Kalau kita sebut daya apung tu sama dengan W, bermaksud benda ni terapung, duduk statik pada satu ketinggian kalau waktu ni. Alright. Ataupun dia duduk di bawah terus, duduk di atas bumi. Kalau dia terapung, dia pada ketinggian tetap. Okay, so kalau sama dengan ni bermaksud dia ketinggian tetap. Salah lah yang ni sebab dia kata sedang naik. Sedang naik bermaksud FB mesti lebih besar daripada W, baru dia boleh naik. Kalau dia turun, ini naik. Ini naik. Kalau turun pula, FB, daya tujah ataupun daya apung itu kurang daripada W. Ataupun kamu boleh tulis sebagai W lebih besar daripada FB. Pada waktu ni dia turun. Okay. Daya tujah lebih besar daripada berat. Yes. Daya tujah sama dengan isi padu udara tersesar. No. Okay. Lepas tu ketumpatan gas dalam belon lebih tinggi daripada udara di luar. Ya memanglah. Tapi yang menyebabkan dia naik ialah daya tujah lebih besar daripada berat belon. Okey, boleh ni tak? Tapi satu lagi yang kamu kena tahu dia ialah sama dengan ni lah, rho PG.
Okey, kalau kita tahu berapa isi padu balon ini, maka kita boleh kira lah berapa isi padu udara yang disesarkan. Sebab daya apung sama dengan berat benda yang tersesar. Benda itu sama ada air ataupun udara. Tak kisahlah sebab dia boleh menyesarkan kan. Okey. Seterusnya, ketumpatan gas lebih tinggi mana boleh. Lebih rendah lah baru dia boleh naik ke atas kan. Ini masalah lah. Sekejap, nombor berapa ni? 28. Lupa pula nak sebut. Ni, prinsip apa ni? Nampak aja macam ni, daya apung ni prinsip dia adalah prinsip Archimedes. Archimedes. Okay, Archimedes. Okay. Pascal dah, Archimedes dah. Bernoulli belum. Nombor 28. Raja menunjukkan satu lubang tikus dalam tanah. Lubang tikus pun boleh juga. Udara di permukaan tanah mengalir dari P ke Q. Oh, udara tu datang masuk ni. Pergi ke Q, boleh keluar kat Q. Okay. Udara boleh mengalir melalui laluan tikus dari P ke Q disebabkan, ingat, udara ataupun air ataupun tak kisah benda lain apa pun, dia nak mengalir mesti daripada kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah baru boleh mengalir. Kalau kawasan rendah nak pergi tinggi, dia kena ada bantuan daya lain. Contohnya macam air di bawah kita nak naikkan ke atas, kita kena guna pump. Okey, jadi pump tu menghasilkan tekanan di bawah tu lebih tinggi daripada tekanan yang ke atas. Baru dia boleh naik air tu ke atas. Masih still terpakai yang ni iaitu tekanan tinggi baru boleh pergi kepada tekanan rendah. Okey, jadi pada waktu ni tekanan di P ini mesti lebih tinggi daripada Q, barulah udara tu boleh keluar bergerak daripada P pergi ke Q. Sebab apa? Laju kat sini tinggi, B sini tinggi, maka pressure dia akan rendah. That's why udara tu boleh masuk ni keluar ke sana sebab tekanan di Q selain daripada ketinggian dia, bila dia semakin tinggi kita dah tahulah tekanan di sana rendah. Okey. Ini sebabkan ada aliran. Bila sebut nampak aliran ni tak lain tak bukan dia ada kaitan dengan prinsip Bernoulli. Pastikan ejaan betul. Satu huruf pun tak boleh salah. Okey, tak boleh salah langsung. So yang ni apa lah? Udara mengalir disebabkan oleh tekanan P lebih tinggi daripada Q. Yes. Tekanan P lebih rendah. No. Aliran udara P lebih laju. Kalau P laju tekanan dia rendah kat sini tak boleh. Laju ni salah lah. Laju aliran udara di P dan Q lah sama. No. Sama tak boleh juga. Tak akan menghasilkan perbezaan tekanan. So, jawapan dia adalah A. Soalan seterusnya nombor 29. Tajuk elektrik. Raja menunjukkan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara voltan dengan arus apabila rintangan tetap. Hasil daripada eksperimen didapati voltan berkadar terus dengan arus. V dengan I. Biasa kita akan tulis VVIA. Tulis buat graf. Kalau kamu buat graf terus buat macam ni. VVIA. Terus tulis dengan dia punya simbol bagi unit dia. Okay, dia kata tetap. Nilai tetap ini kecurunan itu sebenarnya adalah M sama dengan paksi Y bahagi dengan paksi X, iaitu Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Maka paksi Y kita sebenarnya adalah V. Paksi X kita adalah I. M ini malah. Kecurunan yang malah dan kita namakan dia sebagai rintangan. Sebab tu kita dapat R sama dengan V over I. Daripada sinilah keluar satu formula V sama dengan I. R. Yang mana VIR ini kita namakan formula bagi hukum inilah hukum Alright. So jawapan dia adalah hukum Okay, mari tengok soalan yang seterusnya. Hukum Lenz ni ingat tak? Hukum Lenz ni nak menentukan kutub bagi solenoid kan? Dia akan menentang kan? Termasuk hukum Faraday. Faraday ni nak tahu kekuatan arus aruhan. Soalan nombor 30. Okay, Raja menunjukkan sebuah litar sebelum dan selepas switch ditutup. Okey, nampak macam ni. Tengok bila V ni disambung kepada bateri, maka yang ni dia ada cerita pasal DGE ataupun daya gerak elektrik. Dan dalam masa yang sama dia ada satu benda lagi iaitu dia ada kaitan dengan R kecil. R kecil ni apa? Rintangan dalam. Ingat So sebab tu kalau kita tengok formula dia, E sama dengan V tambah dengan IR kecil. E ni apa? E ni ialah DGE sama dengan V campur dengan IR. Kalau kita nak cari R sama dengan E tolak V perkan dengan I. Inilah dapat untuk rintangan dalam. Sebab dia datang daripada mana? Dia datang daripada graf ni. Okay, kalau kita ada graf V lawan I. Kalau tadi kita dapat satu untuk graf hukum Ohm tu kita dapat macam ni. VIA ni.
Dia akan dapat berkadar terus. Tapi untuk yang ni, VVIA ni, dia akan dapat macam ni. Okay, dia berkurang secara linear. Dan kamu kita tahu, bila dia potong paksi ni pada pada arus dia kosong, nilai yang kat sini adalah bersama dengan nilai DGE. Okey, nilai DGE adalah apa? Nilai yang memotong paksi Y ataupun Y intercept lah. Kalau dari segi formula untuk garis lurus ni, Y sama dengan MX campur C. C ini adalah DGE kita tu, yang simbol E tu. Dia punya kecurunan pula adalah R kecil. Ni. Dia punya M dia sama dengan R kecil. R kecil ni apa? Dia bernilai negatif lah. Sebab apa kecurunan negatif? R ini adalah rintangan dalam. That's why kalau kita tengok formula ni, Y kita adalah V. M kita adalah negatif R. X kita adalah I. C kita adalah E tadi. Daripada formula ni, dia akan pergi jadi yang ni. Iaitu kalau kita bawa pergi sana, E, kita tinggal sini, V, campurkan dengan I, R. R kecil, I, R kecil. RI ke IR kecil ke tak kisahlah. Bagaimana dia akan jadi macam ni. Yang ni lah cikgu dah pusing tadi jadi formula ni. Okey. E sama dengan V tambah IR. Atau daripada formula ini juga kita boleh kembangkan lagi. Kalau dia bagi R besar, kita boleh kembangkan lagi menjadi, cikgu tulis kat bawah ni lah. E sama dengan V campur dengan IR kecil. Maka V kita tahu lah IR campur dengan IR kecil. Maka kita akan dapat I R besar campur dengan R kecil. Inilah dia punya DGE. I kali dengan R tambah R kecil. R besar tu rintangan, R kecil tu rintangan dalam, di dalam bateri. Okey. Jadi bila dia tunjuk kat sini, bacaan dia ialah 1.5 volt masa switch dibuka. Switch dibuka, masa dia belum on lagi. Pada waktu ni arus adalah kosong, arus tak mengalir. Tapi bila dia on saja, ini on, ini off. Bila dia on, bacaan ini akan kurang. Kenapa dia kurang? Sebab dia nak menentang. Okey, dia nak menentang rintangan, mengatasi rintangan. Di dalam litar ni ada rintangan, kan? Dalam wire ni sendiri ada rintangan. Maka voltan dia, nilai voltan dia akan berkurang susut lah. Dia akan susut. That's why kita akan dapat bacaan dia berkurang ni kalau kita buat graf. Okay, kalau kita guna rheostat, kita adjust lagi arus, semakin bertambah arus, semakin berkurang voltan. Bertambah arus, berkurang voltan. That's why kita dapat graf yang macam ni. So, terdapat pengurangan pada bacaan voltmeter apabila switch ditutup kerana tenaga yang dibekalkan oleh skrin digunakan untuk menggerakkan cas. No, dia bukan nak gerakkan cas. Dia hanya untuk menentang rintangan. Tenaga dibekalkan untuk mengatasi rintangan dia. Untuk mengatasi rintangan dalam sel. Tenaga yang dibekalkan oleh sel kering digunakan untuk mengatasi rintangan luar litar. No. Dia mesti dalam litar tu. Okey, lepas tu tenaga yang dibekalkan oleh sel kering digunakan untuk mengumpul cas. No. Okey, dia bukan kerja mengumpul cas tapi dia adalah untuk mengatasi rintangan. So jawapan dia adalah B.